Mulakan dulu tazkirah ini dalam penantian kita untuk melakukan fardu jemaah, dengan sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah di atas limpah kurnia, rahmat dan inayahnya. Kita masih lagi dikekalkan dengan kehidupan oleh Allah, dikurniakan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Dan yang paling penting ialah kita masih diberi peluang untuk kekal dengan pelbagai kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Tuhan bagi peluang kepada kita untuk sentiasa menambahkan amalan, untuk iaitulah bekal kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana disebut oleh ulama orang yang bijaksana dia hidup di atas muka bumi, dia akan sentiasa ingat kepada tempat yang dia akan kembali, iaitulah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk kita mengingat akhirat, untuk menjadikan kita sentiasa, iaitulah bahawa hakikat beramal untuk menambahkan bekal kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ingat bahawa kehidupan kita ini satu hari akan berakhir. Apabila sampailah ajal kita yang sudah ditetapkan oleh Allah, semua kita ada ajal masing-masing. Cuma pengetahuan tentang ajal ini tertakluk hanya pengetahuan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut oleh Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila tibalah ajal seseorang manusia, maka tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat, dan tidak akan dilewatkan walaupun sesaat. Artinya syak sungguh-sungguh masa dia pada waktu itu apabila malaikat maut menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah, maka berakhirlah segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu hari kematian ataupun proses kematian ini merupakan peringatan yang paling agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kematian itu memutuskan kelazatan kehidupan dunia. Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthir zikru hadimil lazat." Banyakkan olehmu untuk sentiasa menyebut dan berbicara tentang sesuatu yang boleh memutuskan kelazatan hidup kita di atas muka bumi. Apakah dia yang boleh memutuskan kelazatan hidup di atas muka bumi? Iaitulah sesuatu yang disebut dengan maut, yakni kematian, tuan-tuan. Malah berbicara tentang persoalan kematian, ia akan dapat menghidupkan hati kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini berbetulan dengan itu, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan tadinya saya buka satu kitab hadis, jumpa satu hadis Nabi yang berbicara tentang kematian. Maka kita dapat kongsi sama hari ini untuk menjadikan kita sentiasa mendapat pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis Nabi menyebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mautu arba'un, famautul ulama sulmatun fid din, wa mautul aghniyah husratan, wa mautal fuqara rahatun, wa mautul umara fitnatun,
Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mautu arba'un, fa mautul ulama sulmatun fid din, wa mautul aghniya husratun, wa mautul fuqara rahatun, wa mautul umara fitnatun. Apa yang disebut oleh Nabi? Nabi kata al-mautu arba'un. Kematian itu ada 4. Apa maksud kematian itu ada 4? Walaupun kalau kita nak kira, kematian itu banyak sekali. Sebab semua makhluk yang bernyawa di atas muka bumi, semuanya akan tiba kepada mereka, iaitulah hari-hari kematian. Yang dimaksudkan dengan kematian itu ada 4, iaitulah hadis Nabi ini berbicara tentang kematian 4 golongan manusia. Bagaimana kesannya kepada manusia yang lain di atas muka bumi Allah. Contohnya, yang pertama Nabi sebut famautul ulama, maka kematian para ulama. Jadi golongan yang pertama, kematian mereka itu boleh memberi kesan kepada manusia yang lain, iaitulah kematian ulama. Mati tok-tok guru, mati alim ulama. Macam kita kemarin, iaitulah Ustaz Bakar Kubang Semang, salah seorang ulama hebat di bumi Permatang Pauh ini, Allah Ta'ala cabut nyawanya. Jadi iaitulah mungkin ada setengah orang dapat ziarah dia, ada setengah orang tak dapat ziarah, ada setengah orang dapat mengiringi perkuburan ke perkuburannya, ada mungkin yang tak dapat peluang. Tapi lagu mana pun kematian alim ulama ini, apakah kesan kepada manusia yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulmatun fid din, adalah satu kegelapan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sebab itulah bila ulama mati ni, kita patut sedih lebih daripada orang lain mati, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kita patut lebih sedih daripada bapa kita mati. Kita patut lebih sedih daripada ibu kita mati. Kita patut lebih sedih daripada para artis mati. Kita patut lebih sedih daripada hak lain-lain lagi. Pasal apa? Bila mati seorang ulama, maka akan berlaku kegelapan pada agama. Maksud kegelapan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, iaitulah pergilah sebutir bintang yang mungkin dapat memberi petunjuk kepada kita, kita tak dapat dah tuan-tuan. Tu yang kata sedih itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ada tuan-tuan yang akan berkata, apa masalah dia? Tak ada masalah. Pasal apa? Patah tumbuh hilang berganti. Bila pi seorang, Tuhan buat mai hak lain pula. Betul. Tetapi iaitulah yang tumbuh tak sama dengan yang patah, dan yang berganti tak akan dapat menggantikan sesuatu yang telah hilang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu lagi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila seorang ulama itu mati, akan berlakulah keretakan kepada Islam yang itulah tak dapat nak ditampung lagi sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal ulama itulah yang menyambung perwarisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warasatul anbiya, al-ulama umana'ur rasul. Ulama itu ialah pewaris para nabi.
ulama itu juga merupakan iaitulah orang yang menanggung amanah daripada para rasul alaihi musallatu wassalam untuk kita ambil i'tibar. Nak tu yang Tok Guru sebut di pondok, tuan-tuan. Dia kata bila mati seorang Tok Guru ni, tuan-tuan, walaupun ada hak nak ganti dia tu, tetapi sesungguhnya kita ambil ibarat lagu ni lah, iaitulah maknanya mungkin bagi ulama ni penguasaan agama dia 99%. Ada pengganti, tetapi tak boleh lengkap dah 99%. Mungkin 80%. Lepas tu mati, iaitulah maknanya sampai satu peringkat disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sayuqbidul ilma. Satu ketika iaitulah Tuhan akan cabutnya ilmu. Di atas dunia ni Tuhan akan cabut ilmu. Lagu mana Tuhan cabut ilmu? Adakah dengan menghilangkan daripada dada para ulama? Tok Guru mangkit pagi dia jadi blank. Dia tak ingat apa, tuan-tuan. Contohlah, dia jadi hilang semua ilmu yang berada dalam dada dia. Dia macam komputer yang kita kena virus, kemudian kita format lain. Bila format lain tu, tuan-tuan, hilang semua. Contoh lagu tu kot, Allah Ta'ala hilangkan, iaitulah cabut ilmu dalam di atas muka bumi ini dengan dihilangkan daripada dada ulama. Tak, Tuhan tak buat lagu tu, tuan-tuan. Ataupun mungkin ilmu duduk pada kitab. Kita mangkit pagi, tengok-tengok, tuan-tuan, kitab tu, hak yang bercetak, terjadi kertas kosong semua, tuan-tuan. Boleh Tuhan buat lagu tu? Boleh, tak mustahil bagi Allah. Tetapi bukan begitu disebut oleh Nabi. Allah Ta'ala cabut ilmu di atas dunia ini, iaitulah bagaimana Tuhan cabut ilmu, iaitulah Tuhan cabut ilmu biqabdil ulama, dengan dimatikan para ulama. Bila ulama tak ada, lah sekali, tuan-tuan, bila ulama semua tak ada, yang tinggal hanyalah juhala, iaitulah orang-orang yang jahil di atas muka bumi Allah. Kita bertanya memohon pedoman daripada juhala, kita akan menjadi manusia yang sesat, lagi menyesatkan manusia yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya nak sampaikan, sementara masih ada lagi ulama yang berpegang dengan ayat-ayat Allah, ulama yang maknanya berada di atas jalan kebenaran, jangan terpisahkan diri kita daripada para ulama. Rebut peluang ini, kerana bila Tuhan cabut satu mutiara, maka sesungguhnya kitalah orang yang akan rugi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mautul aghniya hasratun, dan kematian orang kaya. Yang kedua pula, kematian orang kaya. Kematian orang kaya ini, kata Nabi, hasratun, adalah satu penyesalan. Apa maksud satu penyesalan, tuan-tuan? Dia ada dua maksud. Apa dia dua maksud itu? Maksud yang pertama, yang paling utama, ialah kematian orang-orang kaya yang pemurah, yang menjadi tunjang utama kepada perjuangan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah maknanya salah satu perkara penting yang kita perlukan dalam perjuangan ni. Apa dia? Iaitulah harta, tuan-tuan. Pasal itu Tuhan sebut di dalam Al-Quran, iaitulah berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan juga iaitulah jiwa raga kamu, diri kamu. Perjuangan maknanya salah satu penting
pentingnya harta. Sebab itu bagi orang yang berjuang dan orang yang duduk dalam perjuangan Islam, salah satu golongan yang tidak dinafikan sumbangan mereka ialah golongan hartawan yang begitu pemurah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah. Macam ada 2-3 orang sahabat saya yang kemudiannya berjuang dalam perjuangan Islam, lalah jadi wakil rakyat, kemudian faham sajalah bila perjuangan wakil rakyat di pihak perjuangan Islam ni maklum sajalah kadang-kala peruntukan disekat dan sebagainya, tuan-tuan, tapi mereka tetap boleh berkhidmat pada rakyat. Pasal apa? Ada orang tanya macam mana mereka boleh? Yang ni lah adat, iaitulah tokoh-tokoh dan golongan-golongan yang kita tak nampak peranan mereka, tapi dengan duit ringgit yang ada pada mereka. Sebab itu perjuangan ini dapat diteruskan dengan kesempurnaan di atas muka bumi Allah. Tambah-tambah kalau jenis hartawan yang dia ni orang panggil pak ansang, yang tidak didendangkan. Maksud tak didendangkan, orang pun tak tahu sumbangan mereka tu, tuan-tuan. Bila mati baru tahu. Lepas tu barulah timbulnya penyesalan dan sebagainya. Maksud penyesalan tadi iaitulah sesuatu yang ditangiskan kerana iaitulah mati dia, tak ada lah penyumbang. Cuma ada hak lain pula lah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kadang orang tak tahu tu, kadang ada setengah orang dia ni kita tengok orang kaya biasa ya, dalam keadaan tadi kita pun tak nampak lah sangat kebaikan dia itu ini dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi bila dia mati, kematian dia begitu dicemburui, kematian yang begitu hebat dengan tanda-tanda yang diberi oleh Allah. Ramai orang-orang soleh hadir dalam pengkebumian dia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sampai kadang orang tertanya-tanya apa benar yang dia buat masa dia hidup. Bersembang-sembang dengan seorang. Dia kata hak yang buka sekolah, buka pondok ni, pakat main ramai sembang-sembang tanya, apa pasal yang tok guru ni sedih sungguh-sungguh dengan kematian kawan ni. Macam mana tak sedih? Dia kata iaitulah hilang dah seorang penyumbang utama kepada madrasah saya, 10,000 tiap-tiap bulan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Orang lain pun tak tahu, adik-beradik dia pun tak tahu, keluarga dia pun tak tahu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Tu maksud yang pertama. Kalau orang kaya yang begitu hebat ini berlakunya kematian kepada mereka, maka ia satu penyesalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian maksud yang kedua, iaitulah orang kaya, iaitulah yang kikir, yang kedekut, iaitulah yang bakhil. Dia menghimpunkan dan melumpuhkan harta, maka kematian dia juga satu penyesalan. Tapi bukan selesai untuk orang lain Untuk siapa? Untuk dia lah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kerana dia termasuk orang yang diberi peringatan oleh Allah. Alhaakumut takatsur. Celakalah mereka yang hidup di atas dunia ini, kerja dia duk himpun rata. Dia tak peduli agama, dia tak peduli sembahyang jamaah, dia tak peduli ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak sedar benda tu hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka ini sampai ke lubang kubur. Masa tu barulah dia sedar. Tapi sedar masa tu nak buat apa dah, tuan-tuan? Hatta zurtumul maqabir, Tuhan kata kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, satu hari tentu mereka akan sedar apa yang disebut dan berlakunya kematian kepada mereka dengan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi disebut yang ketiga,
wa mautul fuqara rahatun. Kematian orang-orang miskin itu iaitulah satu apa? Satu kerehatan kepada orang miskin. Makna dia susah hidup atas dunia, tapi bila dia mati, artinya kesusahan hidup itu terhenti di atas muka bumi Allah. Yang keempat, kita tundalah bila-bila kita jumpa, kerana waktu Jumaat, waktu Zuhur pun dah masuk. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.